Ini pasal isu pinjaman bank yang ditulis oleh seorang angkatan tentera kepada Yang Berhormat Teluk Intan. Surat tu Yang Berhormat baru dapat. Ya. Yang Berhormat Menteri 2 minggu masuk kementerian. Dah buat dah pelbagai plan. Kita ada complete data. Yang Berhormat, berapa orang yang saya bagi contoh lah, pokok sena tak ada. Di Kolej Tentera Udara Pokok Sena kita ada 28 orang. Saya kenal setiap seorang yang take home pay dia kurang daripada 300. Kurang daripada 300 tu saya boleh kenal seorang-seorang. I know them. Sebab waktu kita masuk di kementerian, Yang Berhormat Menteri telah ambil satu pendekatan bukan hati-hati, macam tangga batu cakap, dengan hati. Maka sekarang ni kita ada komplit data. Siapa dia, tentera udara, tentera darat, tentera laut yang kurang take home pay dia, dan kita dah buat beberapa pendekatan. Pertama sekali, kebanyakan anggota kita dia tidak ada ilmu pengurusan keuangan. Bila orang datang untuk buat pinjaman apa semua, dia alung pun dia mudah sangat tergoda. Dan duduk dalam camp ni dia lain sikit. Tengok orang pakai Proton Saga, yang ni pakai kancil, dia pun nak pakai BMW. Jadi yang ni tak ada. Sebab tu kita minta kagat sama dengan satu kumpulan chartered accountant daripada universiti dan juga konsultan untuk beri penerangan bagaimana nak mengurus hal-hal gaji. Pada waktu yang sama, gaji ni diurus oleh satu, dia panggil UGAT, Unit Gaji Angkatan Tentera. One star dia punya head department. Dan dia di bawah ASPA. Itu Star General. Yang dulu kalau nak pinjam duit, dia mesti melalui commanding officer. Captain kena lulus. Sebab dulu gaji bayar pakai cash. Kalau dalam lautan tu bagi cash. Lipih confirm. Itu yang show tu. Dia betul-betul appreciate duit tu. Tapi sekarang bila masuk potong gaji apa semua tanpa kawalan, maka perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Teluk Intan itu, take home pay dia RM87, memang betul. Memang betul. Dan kita dah ambil tindakan. Sebab ini melibatkan aib maruah. Jadi dalam satu batalion itu, kalau orang lain dapat tahu dia take home pay dia RM87, dia pun malu. Malu dia. Macam mana nak makan? Dan sebenarnya dia adalah national threat. Cik baik, dia tak jual M16 ke M4 ke, dia tak jual. Dia mungkin disiplin, tapi hidup dia menguruskan keuangan tu dia kurang disiplin. Ini yang terjadi. Jadi Yang Berhormat Menteri bagi saya peluang untuk saya urus. Dah 3 tahun. Sejak bulan 4 tahun 2009. Jadi yang tu kalau ada mungkin terlepas pandang Yang Berhormat. Tapi kita sekarang dah buat program dengan kementerian yang dipimpin oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Wanita. Kita buat program Azam. Sebab kita rasakan mereka ini adalah di bawah paras kemiskinan. Jadi Azam tu, aku akhiri zaman miskin. Kita buat. Tapi kita buat tu pada isteri dia orang. Ada 4, Azam tani, Azam kerja, Azam usahawan, dan satu lagi bukan Indah Mahkota, Teluk Intan. Terima kasih Datuk Dr. Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Boleh saya cadang kepada Yang Berhormat,
cadang kepada kementerian. Bolehkah kita ada satu garis panduan bahawa anggota-anggota seperti ini tidak boleh mengambil pinjaman lebih dari 2/3 gaji pokok mereka, dengan izin 1/3 only. Jadi kalau ada garis panduan yang boleh dikuatkuasakan, kita tidak akan adakan masalah macam ini. This is a contemporaneous document, dokumen semasa. Tarikh penyata gaji Jun 2012. Present, semasa. Mereka jumpa saya Julai tahun ini. Jadi kalau kita ada satu garis panduan seperti itu, not more than 2/3, only 1/3 you boleh ambil loan, balance take home. Jadi kita safe. Terima kasih. Itu cadangan yang baik. Ya Ahmad, tak apa masa ya Ahmad. Tak apa. Tak apa Tak ada, sebab kita tak ada tetapkan masa hingga kementerian yang buat habis. Itu satu. Okay. Yang kedua saya nak tanya juga ya Ahmad. Soalan yang dibangkit oleh Teluk Intan tu. Tak adakah perundangan di bawah kementerian yang govern di tentera, yang mana gaji-gaji anggota yang bawah tu, rank and file itu, tak boleh dipotong, tak boleh di-assign, tak boleh di-apa sekali itu. Tak adakah peruntukan yang sedemikian? Sebagaimana dalam polis kita mempunyai peruntukan yang khusus, yang mana gaji rank and file daripada sub-inspector ke bawah tak boleh di-assign, tak boleh di-transfer, tak boleh di-apa-apa pun. Bahkan mahkamah pun tak boleh bagi arahan gaji ini dipotong. Tak boleh dibuat bankrupt pun. Jadi saya dengar Teluk Intan tadi, kalau ini ada, makna dia soalan potong gaji untuk dibayar kepada bank ini tidak boleh dibuat. Saya ada apa, Datuk Uzi, di malam tu boleh saya beri. Sebab tu saya timbulkan apabila Teluk Intan timbulkan tadi. Soalnya ada tanggapan pada Teluk Intan bahawa pihak tentera ni, pegawai tertinggi je, soalnya macam memaksa pegawai tentera buat pinjaman. Sebab tu saya tidak setuju. Nanti saya nak tanya, sebenarnya kalau ikut peraturan tata tertib perkhidmatan awam, itu saya setuju dengan fungsi Datuk Musi. Apakah tentera mungkin dia tak laksana. Pegawai awam, saya ingat fenomena ni berlaku dalam pegawai awam biasa, bukan saja kat tentera dan polis. Kita pun bagus. Saya bekas pegawai awam. Maknanya kalau ikut dalam peraturan tata tertib itu, setiap pegawai awam tidak boleh membuat pinjaman lebih daripada 60% daripada pendapatan dia. Kalau dah tinggal RM80 per Datuk Menteri, saya tak tahulah sama ada nak salahkan Kementerian Pertahanan, tentera ataupun pegawai sendiri. Sebab itulah saya kedua-dua ni kena-kena ni. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh pengurusi tadi. Saya rasa peraturan ada, cuma sejauh mana implementasi penguatkuasaannya dilakukan oleh bahagian personel ni, bahagian human resource di kementerian. Jadi saya rasa sebab tu kita tidak kesedaran yang seperti Menteri sebutkan tadi juga diberi kepada pegawai-pegawai kita. Bukan saja pegawai awam, bahkan polis, tentera dan sebagainya. Terima kasih. Saya tak pasti sama ada dia ada dalam permat. Jadi saya tak boleh nak berbohong Datuk Musi. Tapi cadangan tu saya akan lihat balik. Tetapi di peringkat Ugat dan juga markas ATM telah pun mengambil banyak tindakan proaktif. Maknanya dia tak boleh sebarang pinjam melainkan dengan kelulusan pegawai atasan. Dan kalau ada pegawai atasan nak paksa ke, saya ingat itu adalah sporadik lah. Banyaknya mereka ni tertipu. Saya bagi contoh, dia ada lobbyist yang datang, dia kata ada skim perumahan, anggota ni hutang berapa, boleh bayar hutang kereta, boleh settle rumah, tapi pinjaman dengan badan yang dicadangkan itu mesti maksimum. Sebab umpamanya
kelayakan sarjan pinjam rumah kata 250,000, rumah sebenarnya harga dia hanya 150,000, tapi dia pinjam 250,000. Jadi boleh bayar macam-macam, dan tukang lobi ni pun dapat sikit allowance dengar. Jadi dia boleh selesaikan hutang dia, hutang kereta, hutang apa. Dia punya rumah, tapi akhirnya rumah ni tak siap. Jadi dia terpaksa membayar rumah yang dia tidak miliki. Pada waktu yang sama dia kena bayar semua sekali ni. Ini yang jadi RM87 ni. Tuan-tuan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalahnya sekarang saya faham mungkin mereka lemah dalam pengurusan hal ehwal rumah tangga mereka. Tetapi itu masalah lain. Untuk kementerian dan kerajaan dan untuk ahli-ahli parlimen, itu masalah lain. Kita amanahkan keselamatan negara kita kepada anggota-anggota seperti ini. Jadi kita tak boleh semasa perang cakap, oh dia tak tahu urus dia punya rumah tangga. Ini masalah kita mesti mengambil tahu macam mana kita boleh mengatasinya. Seperti pendekatan-pendekatan yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Saya nak tahu apakah langkah-langkah yang diambil, apakah pendekatan yang diambil. Sebab ini masalah semasa Jun 2012. Saya nak tahu apakah langkah-langkah dengan terperinci yang akan diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah-masalah macam ni. Macam kalau saya ada anak saya yang dewasa, dia ada masalah disiplin. Saya tak boleh cakap dia memang anak muda lah, dia ada disiplin. Saya mesti ambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu. Nah ini sini saya sudah katakan tadi, ini kategori yang istimewa. Angkatan Tentera Malaysia. Tak boleh main-main. Jadi kita lebih serius lah. Apakah langkah-langkah yang akan diambil? Sekian, terima kasih. Berhormat baru tahu. Kita orang dah tahu lama. Ialah satu kes. Bising je, tak habis bising. Kalau dia tak bising, dia bukan batu gajah. Itu kalau dia senyap tu luar tabi'i. Kalau dia bising tu normal. Sebab saya kata tadi dia adalah melibatkan aib maruah. Jadi kita tak boleh announce benda tu. Dan pada waktu yang sama seperti saya kata, alhamdulillah setakat ni walaupun gaji mereka take home RM87, dia belum lagi dapat kes-kes Muhammad kata tadi kaitan dengan rasuah untuk kaki tangan awam lain, sama ada kaitan dengan disiplin jual macam-macam. Setakat ni tak ada kajian yang kita nak relate. Yang Berhormat, saya nak tanya, adakah mereka dibenarkan kerja sambilan, part time work? Untuk tak boleh kan? Jadi macam mana dengan RM80? Sebab itu kita buat tadi azam tadi tu. Kita dah kenal pasti mereka. Tak ramai sebenarnya, sikit je dalam angkatan tentera. Saya tak boleh bagi figure lah. Tak ramai. Tapi kita buat man to man marking. Pada waktu yang sama kita juga memberi penerangan, pendidikan berterusan supaya jangan pula ada orang yang dah baik mengurus ni, dia converted to this group. Jadi yang ni kita urus, yang ni kita cegah. Okey.